Salam sejahtera anda sedang menonton ASEAN 25. Kami mulakan dengan laporan ini. Malaysia dan Maldives mengesahkan komitmen memperkukuhkan kerjasama, memajukan keamanan, kestabilan dan pembangunan serantau serta antarabangsa, khususnya sepanjang tempoh Malaysia mempengerusikan ASEAN untuk tempoh tahun ini. Menerusi kenyataan bersama, Presiden Maldives Dr. Mohamed Muizzu menekankan persefahaman bersama dalam pelbagai isu serantau dan antarabangsa. Ahead, we are united in our vision to transform our close partnership, including through high-level exchanges and meaningful engagements that enrich our understanding and strengthen our bonds. I also conveyed to the Prime Minister our full support and cooperation as Malaysia takes on ASEAN chairmanship this year. I am pleased that our meeting concluded with a strong sense of mutual respect, shared purpose and optimism for the future. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa lawatan rasmi 4 hari ke Malaysia bermula Ahad. Kedua-dua pemimpin turut menyuarakan kebimbangan terhadap kesan buruk perubahan iklim, terutamanya terhadap negara-negara pesisir pantai dan negara yang sedang membangun. Anwar dan Muizzu menegaskan komitmen untuk memperkukuh kerjasama di peringkat serantau dan antarabangsa. Kedua-dua pemimpin turut menggesa usaha dipertingkatkan bagi memastikan akses yang cekap dan berkesan kepada pembiayaan iklim untuk semua negara membangun, khususnya negara kurang membangun dan negara pulau kecil di bawah Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFCCC. Pada 2024, jumlah dagangan Malaysia dengan Maldives meningkat 4.3% kepada 862.7 juta ringgit berbanding 827.3 juta ringgit pada 2023, menjadikan negara itu rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia dalam kalangan negara Asia Selatan. Malaysia sedang menuju ke arah menjadi sebuah negara pintar dengan memastikan setiap negeri mempunyai inisiatif bandar pintar yang tersendiri. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata bagi merealisasikan inisiatif tersebut, Kementerian menggalakkan setiap negeri melaksanakan inisiatif sendiri dalam usaha mewujudkan bandar pintar. Menurut Gobind, antara inisiatif mewujudkan bandar digital adalah dengan mewujudkan perkakasan seperti kamera litar tertutup CCTV bagi mengumpul data yang kemudiannya akan dianalisis untuk penyelesaian. Kita nak wujudkan Smart Nation yang bermaksud bahawa kita ke arah digital secara keseluruhan dan satu daripada tonggak yang penting di dalam kita membina Smart Nation ini adalah untuk pastikan bahawa setiap negeri mempunyai inisiatif Smart City seperti mana kita lihat hari ini. Saya nak bagi tahu di sini bahawa dengan teknologi yang baru kita akan melihat lebih teknologi yang canggih bergerak ke masa depan. Tujuan kita ada Kementerian Digital lah untuk memastikan infra yang kita ada di dalam negara kita adalah memadai. Gobind berkata kementeriannya sentiasa menyokong inisiatif negeri dalam membangun dan membina pusat operasi pintar sebagai langkah ke arah menjadi bandar dan negeri pintar. Beliau turut memuji usaha Pulau Pinang yang telah memulakan inisiatif bandar pintarnya seawal 2010. Malah ia hampir direalisasikan menjadi bandar kecerdasan buatan AI pertama di negara ini apabila pelbagai teknologi pintar mula diintegrasikan dalam pentadbiran dan infrastruktur bandar. Mengulas lanjut, beliau berkata selain Pulau Pinang, negeri-negeri seperti Johor, wilayah persekutuan dan Sarawak juga sudah memulakan inisiatif bandar pintar. Menurutnya, penggunaan teknologi AI akan membantu mempercepatkan usaha pemodelan bandar, malah meningkatkan produktiviti dan kecekapan perkhidmatan serta kualiti hidup rakyat. Gobind berkata demikian pada sidang media selepas hadir memantau kemajuan pelaksanaan penggunaan bandar pintar AI di Majlis Bandaraya Pulau Pinang di Pusat Operasi Pintar IOC di Komtar pada Isnin. Perdana Menteri Petong Tan Sri Nawat bakal mempergiat projek mega pengangkutan di wilayah Timur Laut sempena mesyuarat Kabinet bergerak di Nakhon Phanom pada Selasa. Usaha ini dilaksanakan menjelang lawatan rasmi Petong Tan ke rantau bermula Isnin dalam perancangan kerajaan membangunkan sistem pengangkutan di wilayah Sakun Nakhon, Nakhon Phanom dan Mudahan menjadikan kawasan tersebut sebagai hub utama ekonomi dan pelancongan di sepanjang Sungai Mekong.
Menurut jurucakap kerajaan Jirayu Hongsap, lawatan Perdana Menteri itu akan menumpukan kepada perdagangan rentas sempadan, pengurusan sumber air, inisiatif pembangunan lestari serta usaha membantras dadah di sepanjang Sungai Mekong. Perancangan projek mega termasuk meningkatkan jumlah penerbangan ke lapangan terbang Nakhon Phanom dan Sakon Nakhon serta menyiapkan kajian alam sekitar untuk lapangan terbang Muktahan yang dijangka siap menjelang akhir tahun ini. Jirayu berkata kerajaan Thailand menyasarkan mempromosi bandar-bandar sekunder seperti Nakhon Phanom, Sakon Nakhon dan Muktahan sebagai destinasi utama sekaligus merancangkan pelancongan sepanjang tahun dan ekonomi tempatan. Lawatan Petong Tan pada Selasa akan merangkumi lawatan ke Taman Don Coin di daerah Muang, Sakon Nakhon untuk meninjau projek pemulihan air utama serta lawatan ke pusat kraftangan di daerah Nawa, Nakhon Phanom yang mempromosikan model fashion lestari. Beliau kemudiannya akan mempengerusikan mesyuarat berkaitan penyeludupan dadah rentas sempadan di unit Sungai Mekong Tentera Laut sebelum menghadiri majlis kebudayaan di sepanjang Sungai Mekong di Nakhon Phanom. Pasaran bond Thailand mencatatkan aliran masuk bulanan terbaik dalam tempoh lebih 3 tahun didorong oleh pertaruhan terhadap pemotongan kadar faedah dan pengukuhan baht berikutan lonjakan harga emas. Menurut data daripada Persatuan Pasaran Bond Thailand, dana global telah melabur sekitar $2 bilion Amerika Syarikat dalam hutang tempatan setakat bulan ini, jumlah tertinggi sejak Februari 2022. Turut naik pasaran global meningkatkan minat terhadap aset negara itu berbeza berbanding tahun lalu apabila pasaran bond mencatatkan aliran keluar akibat risiko politik. Sementara itu, ahli ekonomi menjangkakan Bank of Thailand akan menurunkan kadar faedah penanda aras buat kali kedua tahun ini, mendorong pelabur untuk segera mengunci pulangan yang lebih tinggi. Menurut Edward Ng, pengurus dana Nikko Asset Management Group, harga emas yang mencatatkan rekod tertinggi turut menyokong aset tempatan, memandangkan Thailand merupakan hub utama perdagangan logam berharga itu di Asia. Prestasi luar biasa emas juga telah meningkatkan daya tarikan baht kepada pelabur. Thailand mencatatkan perdagangan emas tertinggi berbanding negara serantau lain dan ekspor komoditi itu melonjak 270% bulan lalu berbanding setahun sebelumnya. Pattaya di Thailand menyaksikan penurunan ketara kemasukan pelawat Cina sehingga menimbulkan kebimbangan penduduk yang bergantung pada sektor pelancongan untuk menyara kehidupan. Pihak berkuasa pelancongan Thailand melaporkan ketibaan harian Cina di Pattaya menurun kepada sekitar 5,000 berbanding purata 15,000 orang hingga 20,000 orang sebelum pandemik COVID-19. Faktor menyumbang kepada keadaan ini antaranya rasa tidak puas hati pelancong Cina dengan peningkatan kos barangan dan perkhidmatan di Thailand. Seterusnya, terdapat pelbagai tawaran destinasi di sekitar Asia Tenggara yang lebih berpatutan dan menarik. Selain itu, ketegangan antara Thailand dan China berhubung rundingan perdagangan juga menyebabkan pelancong mengubah pilihan destinasi. Dalam pada itu, pelawat Eropah yang berada di Pattaya untuk jangka masa panjang mengalu-alukan perubahan ini kerana suasana dilihat lebih santai dengan kekurangan jumlah pelancong. Pattaya pada masa ini digambarkan sebagai kurang dikomersialkan dan rentak kehidupan di situ semakin tenang berbanding keadaan hiruk pikuk sebelum ini. Trend ini akan terus diperhatikan kerajaan Thailand untuk melihat sekiranya sebarang tindakan perlu diambil. Kemboja akan secara konsisten menaikkan gaji kaki tangan awam dan pekerja swasta walaupun diancam krisis ekonomi global. Perkara itu diumumkan sempena sambutan ulang tahun ke-139 Hari Buruh Antarabangsa yang dihadiri lebih 5,000 pemimpin daripada Kesatuan Ekonomi Tidak Formal dan Persatuan Kaki Tangan Akademik. Perdana Menteri Kemboja Samdech Hun Manet menegaskan negara sentiasa komited memastikan kenaikan gaji yang berterusan tatkala berdepan pelbagai cabaran ekonomi tidak menentu. Setakat 2025, gaji minimum bulanan bagi pekerja industri pakaian, kasut dan barangan pelancongan di Kemboja ditetapkan pada $208 Amerika termasuk $2 yang ditambah Perdana Menteri. Kenaikan $4 direkodkan bagi gaji minimum berbanding 2024. Dengan faedah tambahan, jumlah pendapatan bulanan pekerja dijangka sekurang-kurangnya antara $225 hingga $236. Beliau seterusnya mengetengahkan usaha tanpa lelah kerajaan diraja meningkatkan mutu perkhidmatan penjagaan kesihatan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Antara inisiatif dilancarkan kerajaan termasuk skim penjagaan kesihatan di bawah Dana Keselamatan Sosial
Seterusnya, bantuan tunai untuk wanita hamil bagi sebelum, semasa dan selepas bersalin sehingga anak mencapai umur 2 tahun. Tidak dilupakan program latihan kemahiran melibatkan 1.5 juta belia daripada keluarga miskin. Singapura sedang merundingkan konsesi perdagangan dengan Amerika Syarikat termasuk akses yang lebih besar kepada chip kecerdasan buatan AI dan pengecualian ekspor farmaseutical daripada tarif. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong menjelaskan rundingan tersebut bertujuan memastikan syarikat tempatan terus berdaya saing di tengah ketidaktentuan ekonomi global. Kim Yong turut menekankan bahawa Singapura berharap untuk memperoleh jaminan bagi mengelakkan sekatan ekspor terhadap produk farmaseutical utama yang menjadi penyumbang besar kepada ekonomi negara itu. Dalam rundingan tersebut, Singapura juga berusaha mendapatkan akses kepada chip AI berteknologi tinggi dari Amerika Syarikat bagi menyokong pembangunan sektor teknologi dan kecerdasan buatan di negara itu. Ketika dunia menghadapi tekanan rantaian bekalan serta dasar kawalan ekspor yang semakin ketat, Singapura mengambil langkah proaktif untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan perdagangannya. Kim Yong memaklumkan kerajaan akan terus berusaha memastikan Singapura kekal sebagai hub perniagaan global walaupun menghadapi cabaran ketidaktentuan dasar perdagangan antarabangsa. Singapura yang bakal mengadakan pilihan raya dalam masa terdekat perlu mengurus ketidaktentuan ini dengan bijaksana bagi memastikan keyakinan pelabur terus terpelihara. Tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat terhadap pelbagai produk import global menimbulkan kebimbangan dalam kalangan negara perdagangan utama termasuk Singapura yang bergantung kepada pasaran terbuka. Pihak berkuasa Filipina meningkatkan tahap amaran gunung bulusan di wilayah Sogogon, Tenggara Manila selepas letusan pada awal pagi Isnin melepaskan asap setinggi 45 km ke udara. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina meningkatkan tahap amaran daripada sifar kepada 1 dalam skala 5, menandakan tahap abu letusan menutup beberapa kampung berdekatan yang berlangsung selama 24 minit. Fivolks berkata letusan itu menghasilkan asap membentuk tiang bengkok setinggi 4.5 km di atas kawah sebelum bergerak ke arah barat hingga barat daya. Gunung berapi tersebut mengeluarkan bunyi gemuruh kira-kira 15 minit sebelum letusan berlaku. Pihak berkuasa memberi amaran kemungkinan letusan berulang dan menasihatkan penduduk agar berwaspada serta tidak memasuki zon bahaya dalam radius 4 km dari gunung berapi. Filipina yang terletak dalam lingkaran api Pasifik mempunyai 24 gunung berapi aktif dan kerap mengalami letusan gempa bumi serta taufan kuat. Selain Gunung Bulusan, Gunung Mayon di wilayah Albay dan Gunung Berapi Taal berhampiran Manila kini berada pada tahap amaran 1, manakala Gunung Kanlaon berada pada tahap amaran 3 yang berkemungkinan berlakunya letusan berbahaya termasuk aktiviti letusan eksplosif, aliran lava dan arus pyroklastik. Gesaan agar program makanan percuma yang dilancarkan oleh pentadbiran Presiden Indonesia Prabowo Subianto semakin meningkat. Ia berikutan banyak berlaku kes keracunan makanan dan dakwaan berlaku penyelewengan dana yang diperuntukkan bagi inisiatif tersebut. 4 bulan selepas diperkenalkan, Prabowo mewar-warkan kejayaannya yang dikatakan mendapat pujian susulan pengembangan besar berbanding program yang sama di negara lain. Bermula dengan 600,000 penerima sejak dilancarkan pada 6 Januari lalu, jumlah itu bertambah kepada 3 juta penerima pada April dengan sasaran untuk mencapai 82.9 juta pelajar serta ibu hamil menjelang akhir 2025. Bagaimanapun kepincangan mula terdedah apabila berlaku kes keracunan makanan dan isu peruntukan yang dihadapi oleh penyedia makanan. Kejadian keracunan terbaru yang dilaporkan adalah di Regency Cianjur, Jawa Barat di mana sekurang-kurangnya 165 pelajar dimasukkan ke hospital selepas memakan makanan percuma yang disediakan. Baik, sekian ASEAN 25, saya Fauzin Saumat.